Okey, baik. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik. Jadi pada video yang lepas saya telah pun menerangkan tentang konsep cara menggunakan gun square of 9, di mana bila anda menggunakan gun square of 9 ni, anda boleh menentukan support dan resistance tanpa merujuk chart. Okey. Jadi biasalah bila benda macam ni kadang-kadang accurate, kadang-kadang tak accurate, tapi sepanjang pengalaman saya guna gun square of 9 ni dalam trading, dia sebenarnya masih relevan. Mungkin kadang-kadang ada lari 1-2 bit, itu biasalah kan. Okay. So hari ni apa yang saya nak terangkan kepada anda adalah tentang satu perkara asas yang sebenarnya ramai peserta tanya, tentang jenis-jenis trading. Okay, sepatutnya jenis-jenis trading ni sepatutnya semua orang dah tahu. Okay, dan sebelum anda trading ataupun sebelum anda masuk ke dalam dunia trade ni, sepatutnya anda dah tahu dah benda-benda ni. Okay, jadi hari ni saya nak terangkan tentang beberapa jenis ataupun type of trader. Okay, jenis trader. Okay, baik. Jadi jenis trader ni ada beberapa jenis. Okay, dan saya sangat galakkanlah untuk anda trade mengikut anda punya style anda. Jangan tiru orang lain. Ada orang dia boleh trade intraday, ada orang dia tak boleh trade intraday. Macam saya sekarang ni memang sangat susah nak intraday. Saya lebih kepada short term dan juga swing lah. Sebab sekarang ni pun saya agak sibuk dengan urusan bisnes dan sebagainya. Jadi nak intraday tu kadang-kadang memang tak sempat. Kadang-kadang tengah drive, kadang-kadang tengah meeting apa semua kan. Jadi itulah, saya sekarang mau fokus on swing dan juga short term. Okay, so kalau yang mana boleh intraday tu silakanlah, tak ada masalah pun. Okay, first kali adalah intraday. Okay, intraday ni macam mana? Okay, intraday ni ialah dia jual beli dalam satu hari. Okay, maksudnya intraday ni ialah dia beli pagi, dia jual petang, ataupun dia beli petang, dia jual esok pagi, ataupun orang panggil BTST. Okay, yang mana buy today, sell tomorrow. Okay, so inilah adalah konsep intraday yang pertama. Dan bila anda nak bermain intraday, anda kena lebih prefer time frame yang lebih kecil. Okay, contohnya macam time frame 5 minit. Okay, time frame 1 jam, time frame 15 minit. Okay, 15 minit, 30 minit dan 1 jam. Okay, inilah time frame yang biasanya player intraday guna. Okay, so kalau anda nak main intraday tapi anda kaji chart guna time frame daily pun masih relevant. Tetapi saya lebih prefer kalau anda betul-betul nak intraday, guna saja time frame yang lebih kecil lah, 5 minit, 30 minit ataupun sejam. Okay, kalau dia kata nak main intraday tapi dia guna chart weekly ataupun monthly, saya rasa memang cakap memang tak betul lah. Bukan tak betul, macam tak sesuai. Maksudnya kalau anda nak intraday ni, maksudnya anda kena lihat time frame lebih kecil. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila kita tengok dekat time frame daily ataupun weekly, kita nampak game macam baru nak start. Tetapi kalau kita jenis intraday dan salah timing, kemungkinan game sebenarnya dah berakhir pun pada time frame 1 jam. So kalau intraday ni, dia punya key point dia adalah anda punya entry tu kena memang tepat lah. Sebab intraday ni, bagi saya, kalau anda nak makan lot yang kecil, memang tak sesuai lah. Sebab intraday ni makan dalam beberapa bit saja kan. Jadi kalau anda nak masuk 10 lot ke 50 lot ke, macam tak berbaloi lah. Selalu intraday ni masuk beratus-ratus lot, 500 lot kan, baru sedap nak main intraday. So entry point tu memang kena sangat sharp. Sebab kalau tersilap entry, sangkut kat pucuk lah kan. So itu yang bahayanya intraday. Dan intraday ni dia high risk, high return. Okay, macam saya cakap tadi lah, intraday ni biasanya orang akan pump lot yang banyak.
Jarang lah saya jumpa intraday dia masuk 10 lot, 50 lot. Tak pernah jumpa lagi lah. Biasanya kalau intraday ni 200 lot, 500 lot. Kadang-kadang ada yang bantai 700 lot kan, terpulang pada modal masing-masing. So high risk, high return. So kalau intraday, kalau kita punya entry point sharp, maksudnya tak ada masalah lah intraday. Dapatlah high return kan. Okay, baik. So jenis trading yang kedua ialah short term. Okay, short term. Okay, short term ni ialah dia memegang saham 1 minggu ke 3 minggu. Okay, so short term ni dia buat pembelian saham dan dia hold 1 minggu ke 3 minggu. Macam apa yang saya selalu buat lah. Kalau anda perasan dekat saya punya trading idea tu, mostly bila dia naik, dia akan naik dalam seminggu, 2 minggu dia akan naik lah capai TP1, TP2, TP3 kan. So itu apa pun cakap, mostly yang saya share tu lah untuk short term. Sebab kadang-kadang saya pun tak sempat nak buat intraday ni kan. Jadi short term ni dia, anda boleh lihat kepada, saya prefer time frame 1 jam dan daily. Okay, so kalau anda nak short term, anda kena buat kajian lah menggunakan time frame 1 jam dan juga daily. Maksudnya kalau time frame 1 jam tu lawa dan daily pun lawa, maksudnya potential untuk kita hold short term adalah sangat tinggi. Okay, dan short term ni ialah dia high risk, dia moderate risk. Okay, moderate risk dan high return. Okay, high return. Okay, so short term ni dia adalah moderate risk dan juga high return. Maksudnya bila kita beli satu saham tu, maksudnya risk yang kita tanggung compare dengan return dia, maksudnya risk kita lagi rendah daripada return kita. Maksudnya sesuai lah untuk golongan yang macam tak dapat nak monitor, yang busy, yang tak dapat nak hadap laptop sepanjang masa kan. Jadi short term adalah satu trading style yang bagi saya selamat untuk yang bekerja. Kadang-kadang bila yang bekerja ni, dia tak sempat nak tengok chart, dia tak sempat nak tengok platform. Jadi kadang-kadang ramai saya tengok orang yang bekerja dia loss. Sebab apa? Sebab dia nak juga buat intraday. Ini salah sebenarnya. Okay, sebab kalau anda bekerja, sebenarnya anda tak dapat nak monitor. Sebab saham kalau intraday ni, dalam seminit, 2 minit dia boleh pump ke atas, dia boleh pump ke bawah. So kalau korang tersilap entry, memang habis lah. Memang habis. Sekelip mata je dia boleh pump ke atas. Kadang-kadang tak sampai seminit pun, sekali pacak 90 darjah terus ke atas. Kadang-kadang tak sampai seminit pun boleh pacak turun ke bawah. Itu yang bahayanya kalau anda main intraday, anda bekerja, memang bahayalah. Lagi-lagi kalau yang pump besar tu, masuk lot besar-besar kan. Kalau macam lot yang sikit bawah 100 tu boleh lagi tanggung loss dalam 200-300 ke kan. Tapi kalau sampai loss 5k, 10k tu memang naya sikit lah. Alright. So inilah short term. Short term ni biasa saya guna. Memang biasa saya guna, saya terus terang. Okay, biasa saya guna. Alright. So yang seterusnya ialah swing. Okay, swing ni dia pegang saham sebulan dan ke atas. Alright. So swing ni ialah you buy dan you pegang untuk sebulan dan ke atas lah swing ni. Sebenarnya swing ni dia berbeza tau. Dia punya apa orang cakap, tarifan dia mengikut orang. Ada orang kata swing ni 3 minggu pun dah swing. Ada orang swing ni dia cakap bila kita 3 bulan pegang baru kira swing. Itu terpulang cakap apa, tafsiran masing-masing lah kan. Kalau saya pegang ke atas sebulan tu dah kira swing dah. Okay, so kalau swing ni saya prefer chart
daily dan weekly. Okay. So kalau nak swing, saya prefer anda untuk kaji chart menggunakan time frame daily dan juga time frame weekly lah, sebab anda nak pegang lama kan. So dan dia punya risk dia moderate risk, high return. Okay. So swing ni biasalah, kalau dapat 10% tu bukan swing namanya kan. So swing ni biasanya akan dapat berpuluh-puluh persen lah. Ada yang dapat 90%, 70%, persen yang tinggi. Maksudnya moderate risk yang moderate, yang sederhana, yang rendah, tapi return dia insya-Allah kita akan dapat hasil ataupun ROI yang tinggi. Kalau kena dengan strategi, kalau kena dengan caranya, maka swing ni akan dapat satu benda yang sangat lumayan lah. Sebenarnya ramai orang salah faham, sebenarnya nak trade ni kena beli hari-hari, jual hari-hari. Itu untuk intraday boleh lah kan. Tapi kalau buat apa kalau kita beli hari-hari dan cut loss hari-hari? Betul tak? Lebih baik kita pilih satu saham yang betul-betul potential, yang betul-betul bagus. Kita boleh buat dia short term ataupun kita boleh buat dia untuk swing. Kita pegang je. Sekali kita buy dapat ROI 30%, 50% pun dah okey dah sebenarnya. Especially korang yang bekerja ni kan. Korang yang bekerja ni buat trade saham ni untuk duit tepi je sebenarnya kan. Jadi short term dengan swing ni adalah antara trading style yang sesuai untuk orang yang bekerja. Dan satu lagi ialah investor ni memang saya tak buat lah. Terus terang cakap awal saya tak buat. Pegang setahun dan ke atas. Okay, pegang setahun dan ke atas. Okay, so terus terang cakap, investor ni saya tak buat. Sebab apa? Sebab investor ni dia lebih kepada you kena kaji FA ni fundamental ataupun kewangan sebuah syarikat. Dan basically FA ni memang saya agak lemah. Dan jujur cakap, saya memang tak ada guru yang spesifik in FA. Saya tak pernah belajar secara formal, kelas formal untuk FA. Jadi apa yang saya fokus adalah technical sahaja, iaitu untuk intraday, short term dan swing ni lah. Jadi untuk investor, kalau anda nak belajar FA ni, anda kena cari guru yang FA lah. Guru FA kat Malaysia ni ada je, cuma mungkin tak berapa orang nak kenal sangat. Sebab passion kat Malaysia ni lebih kepada nak jadi trader berbanding investor. Okay, so ini dia jenis trader. Ada 4 jenis trader, 4 jenis trader. Tapi sebenarnya dekat swing ni ada orang yang divide kepada 2 lagi, iaitu short term swing dan juga long term swing. Jadi terpulang lah kan. Macam saya pegang je swing, pegang sebulan dekat atas sudah kira swing. Jadi sebenarnya sebelum anda trade, anda kena kenal pasti anda ni sesuai untuk jadi jenis trader yang macam mana. Okay, so bila anda dah kenal pasti anda ni jenis trader yang macam mana, barulah anda boleh belajar ilmu untuk trading style anda. Contohnya kalau anda kata anda nak fokus kepada intraday, anda belajar teknik intraday. Jangan belajar teknik swing, bukanlah jangan belajar, maksudnya anda kena fokus and mahirkan betul-betul anda punya teknik intraday tu dahulu. Okay, kena mahirkan betul-betul. Anda jangan sibuk nak belajar, anda intraday tapi anda sibuk nak belajar teknik swing, anda sibuk. Jadi ilmu tu bercampur bau dan akan membuatkan anda pening. Okay, macam saya fokus short term. Jadi apa yang saya buat sekarang adalah kaji saham-saham yang berpotensial untuk short term. Jadi kalau ada antara anda yang lebih prefer nak jadi short term trading, belajarlah ilmu short term trading. Janganlah sibuk nak belajar BTST lah, sibuk nak belajar FA. Nanti korang akan pening betul. Especially yang baru-baru ni, masih lagi newbie ni. Fokus kepada satu jenis trading style dulu. Jangan sibuk nak belajar semua benda. Sebab dunia saham ni ilmu dia terlampau luas. Saya pun tak habis belajar lagi. Saya pun nak belajar lagi dengan banyak lagi guru saham yang ada kat Malaysia ni kan, maupun antarabangsa. Alright. So jadi homework anda kena pastilah anda punya jenis trading ni macam mana. Kena pasti duduk kejap, tengok sesuai tak jenis trading untuk korang, yang bekerja ke, yang berbisnes ke, yang jadi full time trader ke. Okay,
So itu saja daripada saya. Saya harap anda faham dan dapat manfaat daripada video ni. Ini basic je sebenarnya. Okay. Sebab saya terangkan ni sebab dalam TDT ni ramai lagi yang baru sebenarnya. Jadi terpaksalah saya terangkan benda ni. Okay, so itu saja dan saya harap anda faham dan jelas. So jadi kita jumpa dalam the next video. Sekian, terima kasih.